membasmi kemiskinan dalam semua bentuk. Bila kita tengok visual ataupun klip sebegitu, Hazri dan juga para penonton, ada di antara kita ni yang ingin keluar, azamnya keluar dari kepompong kemiskinan. Bagi yang dah keluar dari kepompong kemiskinan tu, ada yang berazam ingin mencapai kebebasan keuangan, financial independence. Maknanya kalau nak beli apa pun tak payah risau. Maknanya hidup itu dalam azam keadaan saya tu. Banyak yang berazam. Masih lagi menjadi azam. Tapi itulah ada juga yang kalau yang dah kukuh dari segi keuangan, ingin mendirikan rumah tangga. Jadi azam tu tidak berhenti sebab memang fitrahnya manusia ni ingin sentiasa maju dan maju dan maju. Betul tak? Nak mendirikan rumah tangga tu azam yang tak berhenti. Dan mendirikan rumah tangga ada yang berazam nak menambah keluarga. Lepas tu ada yang nak ada rumah cantik. Takut nanti ada abang-abang kita yang mentafsirkannya mengikut fahaman sendiri. Satu saja. Sejahterakan yang satu. Cumanya kalau ikut tarifan tentang kemiskinan tadi kan, pelbagai bentuk. Yeah. Jadi kemiskinan dari sudut keinginan untuk maju ke hadapan, itu juga adalah salah satu masalah yang boleh berlaku pada diri kita sendiri. Jadi kita nak fikirlah macam mana kenapa setiap tahun azam kita ni ada kalanya tak menjadi. Dan kenapa dalam kemewahan itu masih ada kekosongan dalam jiwa? Azam apa lagi yang perlu ditambah ataupun dibina untuk menjadikan lengkapnya, kalau bolehlah kan. Kita tanyakan kepada saudara Fazli Yusof yang memang sering dihujani dengan soalan-soalan sebegini. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Hazri dan Leah. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi, dan pada anda semua, anda boleh hubungi kami 03-2282-8578 atau 03-2282-8579. Okey, cerita tentang azam ini. Sebenarnya adakah kita mungkin tersalah memahami azam tu yang menyebabkan kita tak dapat nak melaksanakannya? Ya, terima kasih. Pertama sekali kita kena bezakan di antara keinginan, idea, angan-angan dan macam mana kita nak convert ataupun tukarkan menjadi azam yang benar-benar berfungsi terhadap sistem psikologi kita. Ramai orang ada idea, ada angan-angan, ada keinginan, tetapi tidak ditukarkan menjadi satu azam yang tersemat dan kuat sehingga ia mempengaruhi sistem psikologi kita. Jadi ramai orang sebenarnya dikata saya ada azam tahun baru 2016. Saya nak jadi lebih berjaya, saya nak lebih turunkan berat badan, saya nak lebih bahagia, saya nak jadi bapa yang mithali. Tetapi ini sekadar idea sahaja. Dia tidak berfungsi kepada sistem kita. Dia itu menyebabkan kita bangun lebih awal, dia tidak menyebabkan kita kurang berbelanja sedikit, tidak mempengaruhi rutin kita, tidak mempengaruhi tabiat kita, kerana ia sekadar idea. Jadi kenapa ada orang yang sangat berjaya, mereka boleh mengubah daripada satu tahap ke satu tahap yang lain kerana mereka telah melakukan ataupun mereka telah menukarkan idea untuk mencapai sesuatu kepada azam yang benar-benar berfungsi kepada sistemnya. Saya percaya kadang-kadang kita duduk seorang-seorang kan, kita bertanya soalan, apa yang patut saya lakukan untuk jadikan hidup saya lebih bermakna? Apakah saya yang seterusnya? Kadang-kadang kita bertanya soalan ini. Dan bila kita bertanya soalan ini, cuba fikir, 3 tahun lepas kita berada di mana? 5 tahun lepas kita berada di mana? Dan adakah 3 tahun akan datang kita nak berada di tempat yang sama? Sebab saya ada definisi yang menarik tentang kejayaan. Kejayaan ialah progres. Progres ataupun hidup yang dinamik. Dari konteks begini, ada orang yang dia memperbaiki dirinya 10 pembaikan diri dalam masa 2 tahun. Ada orang 2 pembaikan diri dalam masa 10 tahun. So yang mana yang lebih progres, yang mana lebih dinamik hidupnya ialah orang yang berjaya melakukan perbaikan 10 dalam masa 2 tahun. Jadi itu tidak berlaku secara tiba-tiba. Ada orang menunggu bulan jatuh ke riba. Dia tak tahu betapa beratnya bulan tu kalau jatuh. Dan itu hanya angan-angan. Termenung saja. Dan bila tengok orang yang sangat berjaya, orang yang sangat cemerlang, orang yang sangat efektif, mereka sebenarnya menukarkan idea ke dalam bentuk azam, ke dalam bentuk sasaran yang diwajibkan ke atas dirinya. Itu beza utama di antara orang yang ada macam azam tapi tidak berjaya berbanding dengan orang yang berjaya melakukannya. Baik. Okey, dan kita ada pemanggil di talian sekarang ni dari Kedah. Saudara Muhammad Zaidi. Hello, selamat pagi. Ya, halo ya. Cik Zaidi ya? Ya.
Ada soalan untuk Cik Fazli, silakan. Ni saya nak tanya, tak saya dah tengok gambar orang susah ni kan. Lepas tu saya pun nak minta bantuan tak nak dapat lah. Ya, Cik. Okey. Cik Zadi halakan ke mana tu? Saya miskin lah, anak sekolah. Anak sekolah tak ada sekolah. Lepas tu rumah bocor, hujan. Okey. Macam tu. Okey. Baik. Itu saja Cik Zaidi? Okey. Baik, terima kasih Cik Zaidi. Okey. Mungkin kita boleh ulas sedikitlah. Persoalan yang dihadapi oleh Cik Zaidi ataupun mereka yang berada dalam situasi sebegitu ya. Ada kalanya keinginan tu ada tetapi tak nampak jalan. Dia begini, cabaran terbesar kita ialah untuk berfikir besar. Kalau kita bangun pagi berharap target saya ialah, sasaran saya ialah untuk dapatkan bantuan, sasaran saya ialah untuk sekadar untuk penuhkan yuran, target saya ialah untuk tanpa bocor. Memang ada orang yang menghadapi keadaan yang tertekan. Saya faham itu. Tapi dalam beberapa situasi yang mana mereka ada peluang, ada kemampuan untuk melakukan beberapa perkara yang lain, tetapi kadang-kadang mereka meletakkan had kepada kehidupan. Meletakkan had kepada kehidupan. Sebenarnya Allah jadikan kita sebagai khalifah, yang mana dunia ini diciptakan untuk kita diciptakan untuk akhirat. Bermaksud kita bertanggungjawab untuk menjadi manusia yang mampu melakukan banyak perkara dengan cara kita menetapkan satu sasaran, satu keinginan, satu azam dan niat untuk menjadi manusia yang memberi manfaat kepada seramai mungkin. Sebab itu ada hadis qudsi yang mana berbunyi sesungguhnya Allah ana inda zanni abdi bi, kalau tak silap saya, iaitu sesungguhnya Allah berkata sesungguhnya aku berada di sisi sangkaan hamba-Ku. Kalau kita bangun pagi dan menyangka bahawa hidup saya sekadar ini, maka itulah mungkin sangkaan kita dan Allah bertindak berdasarkan sangkaan kita pada waktu tersebut. Kadang-kadang kita ada idea untuk melakukan perubahan. Dalam surah Asy-Syams kita dengar fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya Allah berikan ilham kepada jiwa, ilham kebaik dan ilham yang buruk. Dan beruntunglah orang yang buat keputusan untuk ambil ilham yang baik, dan rugi orang yang buat keputusan yang buruk. Jadi kadang-kadang pernah tak kita berfikir ada orang di luar sana yang buat banyak kebaikan, dia buat masjid, dia menggembirakan pelanggan mereka, mereka mempunyai sumber yang banyak, akses yang pelbagai, dan mereka juga manusia. Mereka bukan spesies yang lain. Dan ramai orang begini bukan daripada keluarga yang kaya, mereka tidak ada yang kita sebut kaber-kaber dan sebagainya, tetapi mereka ada kemampuan untuk bangkit daripada keadaan yang sukar, bermula dengan apa yang mereka ada, iaitu tanggungjawab terhadap diri, tanggungjawab terhadap keluarga, tanggungjawab terhadap orang di sekeliling. Sebalik kita tanya soalan, kita bertanggungjawab tak dengan diri kita, dengan kita jaga tak pemakanan kita jaga tak rohani kita jaga tak ibadah kita jaga tak keluarga kita dengan baik. Adakah keluarga kita menyanjungi kita pertama sekali, menyayangi kita terlebih dahulu sebelum kita kata nak jadi manusia yang benar-benar beri manfaat kepada orang lain. Sebab ada hadis Rasulullah sebut khairun nas anfa'uhu linnas, orang-orang sebaik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Jadi cuba tanya soalan ini, yang kita letakkan sasaran azam tahun 2016, azam tu untuk gembirakan kita semata-mata ataupun untuk memberi manfaat kepada orang di sekeliling kita juga. Sebab persoalan ini menjadikan sama ada azam kita itu penting ataupun tidak. Begini, ada sebab kenapa orang ada azam tapi tidak berfungsi. Antara sebab utama ialah azam itu tidak penting. Dia buat azam yang tak penting sangat. Azam tahun baru saya ialah nak tukar sport rim kereta contohnya. Nak tukar sistem audio kereta contohnya. Mungkin itu penting bagi dia. Penting bagi dia. Tetapi kalau ditangguhkan, tak ada dunia tak kiamat. Anak so dia kata okey tangguhkan. Jadi ramai orang menyangka azam tahun baru tidak berfungsi. Sebenarnya dia diletakkan azam yang tidak benar-benar penting. Benar-benar penting pada sistem kepercayaannya, tetapi tidak benar-benar penting pada fungsi sebagai manusia. Yang tidak membawa dia untuk bangun lebih awal ataupun kerja lebih masa. Kita ambil soalan pemanggil dulu sebelum kita tanyakan soalan seterusnya. Encik Lokman. Hello, selamat pagi Encik Lokman. Waalaikumsalam. Encik Lokman, silakan dengan soalannya kepada Encik Fazli. Saya Lukman daripada Kelantan. Silakan. Saya ingin tanya tentang
bagaimana kalau kita nak berjaya kalau banyak kegagalan yang kita hadapi? Okey. Baik. Terima kasih Cik Lokman. Saya Lokman. suka ambil Saya contoh suka, ya. ibu tunggal Cik Fazli nak memakmurkan ekonomi tapi anak tak siapa jaga rumah, macam nak pergi kerja. Jadi halangan-halangan ini juga menjadi satu halangan yang besar sebelum mereka dapat menyelesaikan matlamat itu. Ya, saya kendalikan Belum kira lagi macam banjir. Ya. Tak sangka boleh berlaku Ya. beranak rumah kita. Ya. Dia begini. Dia ada formula. Bahasa Inggerisnya event, iaitu Okey. environment atau event, suasana, peristiwa. Dia perlu campur respon, iaitu macam mana tindak balas kita terhadap benda tersebut akan menghasilkan natijahnya ataupun outcome dia. So kalau kita berada dalam keadaan yang positif tapi kita negatif, hasilnya apa? Kalau kita berada dalam situasi yang sangat bagus tapi kita sangat negatif, sangat pesimis, apa hasilnya? Keputusan itu mungkin tak seoptimal mungkin. Ya, Tak keputusan dapat dia merasai. dia Keputusan berada yang di tawar. sebuah organisasi yang bagus Ya. tapi dia negatif, dia malas, bangun pagi datang lambat, lepas tu datang mengeluh sana sini buat kerja main-main. Dia masih tak boleh bina kejayaan yang baik di tempat kerja, betul? Frasa asal boleh tu yang jadi tu. Ya, betul. Tapi kalau orang itu berada dalam keadaan yang sangat sukar dengan respon yang sangat positif, maka natijahnya sangat positif. Okey. So ada banyak kisah kejayaan. Saya boleh ratusan kisah kejayaan. Ia bermula dengan saat yang sukar. Dan balik pada persoalan tadi, macam mana nak berjaya kalau menghadapi banyak kegagalan? Cuba tengok balik orang yang sangat berjaya, mereka lebih banyak gagal berbanding dengan orang yang tak berjaya. Ini benar. Itu E ya? Ya? Itu E. Itu apa? Event daripada event tadi tu. Event, Okey. maksudnya suasana, peristiwa, keadaan yang kita hadapi, Okey. ia bergantung kepada macam mana kita respon Okey. terhadap situasi tersebut. Kan? Okey. Event. Macam mana respon terhadap event. Okey. Seterusnya. Menghasilkan outcome. Okey. ERO. Okey. Event, respon, outcome. Dalam konsep pengorbanan juga satu yang kadang-kadang terlepas pandang ataupun ramai yang tidak sanggup untuk komit ataupun memberikan komitmen sepenuhnya. Kalau nak ada kebebasan dari segi keuangan sebenarnya kena trim down, kena banyak. Kadang-kadang kita selalu waktu bajet pula Pak Hazri kan. Selalu kita berikan berjimat-berjimat. Bagaimana untuk ataupun memahami sepenuhnya konsep pengorbanan ini? Baik. Kurang makan kat luar, kurang beli kopi mahal dan sebagainya. Dia tiga benda. Pertama, kita perlu tahu apa yang kita nak. Kita tahu berapa harga patut kita bayar dan kita sanggup membayarnya. Itu secara analoginya. Kalau kita nak turunkan 5 kilogram, kita tahu bayarannya ialah bangun pagi dan jogging dan kurangkan ambil karbohidrat dan kita perlu membayarnya. Kita betul kan? Ya. So kita perlu tahu apa yang kita nak, berapa harga bayaran, apakah komitmen dia, dan kita perlu membayar komitmen tersebut. Ramai orang tahu apa yang dia nak, dia tak tahu berapa bayarannya dan tak bayar harganya. Jadi menyangka, oh saya ada senarai to-do list, saya ada senarai impian tapi tak tercapai kerana belum ada rezeki. So dia menyalahkan rezeki. Mana dia tahu belum ada rezeki? Yang dia kata secupak tak jadi segantang, itu yang semalam secupak. Yang semalam setengah cupak. Yang esok tahu tak secupak segantang. So kenapa kita nak jadi Tuhan tahu esok secupak? Ya. Tugas kita ialah mensegantangkan esok. Wah, itu Mudah-mudahan akan terhasil juga. Itu yang penting amanatnya. Tugas kita adalah mensegantangkan besok. Terima kasih Encik Fazli. Sama-sama. Pesanan penutup yang cukup memberikan impak sebenarnya. Jangan menilai awal-awal rezeki besok berapa. Ya. Tugas kita adalah untuk cepat mensegantangkan itu. Kita pun tak boleh nak jangkakan apa yang akan dibentangkan pada belanjawan 2017 nanti, hari Jumaat nanti ya. Jadi tiada spekulasi yang sepatutnya dibuat pada masa ini. Oleh itu, kalau belum dapat lagi ya, mungkin perlunya usaha lagi. Bukannya kita berputus asa begitu saja. Acara hari Sabtu ini berlangsung di mana Encik Fazli? Di IDCC Shah Alam ada seminar NLP Grand Power Seminar, seminar NLP terbesar di Malaysia. Seminar NLP di Shah Alam. Boleh terus ke laman Facebook Fazli Yusof untuk mengetahui lebih lanjut ya. NLPmalaysia.net. NLP Malaysia. Selamat